Selamat datang ke ITTV. Nama saya Cikgu Gurudev dan saya adalah Cikgu Sains tingkatan 3 kamu. Tajuk kelas ini adalah manusia mempunyai 5 organ deria iaitu kulit, hidung, lidah, telinga dan mata. Contoh rangsangan yang dikesan oleh manusia ialah sentuhan, tekanan, sakit, sejuk, haba, bahan kimia, bunyi dan cahaya. Semua organ-organ deria yang lengkap dengan efektor iaitu reseptor deria iaitu hujung saraf yang boleh mengesan rangsangan. Kulit, deria sentuhan. Rangsangan yang dikesan oleh kulit ialah rangsangan sejuk, haba, sakit, sentuhan dan tekanan. Deria sentuhan merupakan deria yang sensitif terhadap rangsangan sentuhan yang dikenakan oleh objek yang tertentu. Dermis terdiri daripada lapisan tebal tisu penghubung. Dermis mengandungi efektor untuk mengesan kesakitan, sejuk, panas, sentuhan dan tekanan. Epidermis, lapisan paling luar kulit, mengandungi sel-sel mati dengan keratin. Peka kepada kesakitan. Tahap kepekaan kulit. Kulit kita mempunyai tahap kepekaan yang berbeza di setiap bahagian yang berlainan pada badan. Ini adalah kerana taburan efektor ataupun reseptor tidak sama rata pada setiap bahagian kulit. Tahap kepekaan kulit bergantung kepada 2 faktor. Pertama, ketebalan epidermis. Bahagian kulit yang nipis lebih sensitif terhadap rangsangan. Bilangan efektor. Bahagian kulit yang banyak bilangan efektor lebih sensitif terhadap sentuhan. Leher, pipi dan hubung jari. Bahagian ini mempunyai epidermis yang nipis serta efektor yang banyak yang sensitif terhadap rangsangan sentuhan. Tapak kaki dan siku kurang sensitif terhadap sentuhan kerana ia mempunyai epidermis yang tebal serta bilangan efektor yang sedikit. Kegunaan kepekaan kulit dalam kehidupan seharian. Tempat suntikan pada badan. Pesakit biasanya diberi suntikan pada lengan atau punggung. Ini adalah kerana bahagian kulit ini mempunyai epidermis yang tebal. Jadi, pesakit akan kurang merasa kesakitan apabila disuntik. Kegunaan kepekaan kulit dalam kehidupan seharian. Membaca Braille. Orang buta menggunakan hujung jari mereka untuk mengenal pasti huruf dan membaca Braille. Ini adalah kerana bahagian hujung jari mempunyai epidermis yang nipis serta banyak reseptor yang sensitif terhadap rangsangan mana-mana sentuhan. Sistem saraf kita mesti mendapat maklumat melalui impuls. Impuls ini datang daripada organ-organ kita. Kita ada organ-organ di dalam badan kita seperti perut, hati, ginjal, jantung, peparu. Juga kita ada organ-organ deria kita. Organ deria-deria kita biasanya mendapat rangsangan daripada persekitaran kita. Kita ada 5 organ deria. 5 organ deria kita adalah mata, telinga, lidah, hidung dan kulit. 5 organ deria ini semua ada efektor. Efektor, ingat murid-murid, adalah sel-sel khas yang menerima rangsangan dan tukar rangsangan itu kepada impuls yang akan dihantar ke sistem saraf pusat kita. Jadi, apakah rangsangan-rangsangan ini? Jika kita melihat mata, rangsangan adalah cahaya. Telinga, rangsangan adalah bunyi atau getaran. Untuk lidah dan hidung, rangsangan kita adalah bahan kimia di dalam udara atau di dalam makanan. Dan kulit kita ada beberapa rangsangan. Kulit kita boleh mengesan haba, suhu tinggi, suhu rendah, kesakitan bila kita
dicucuk dengan benda yang tajam, tekanan ataupun sentuhan. Jadi rangsangan-rangsangan kita ada banyak. Seperti saya kata, cahaya, bunyi, bahan kimia, kesakitan, haba, suhu, tekanan, sentuhan. Kita mesti faham struktur semua organ deria kita, bahagian-bahagiannya dan fungsi utamanya. Kita mula dengan kita punya kulit. Kulit adalah organ terbesar di dalam badan. Kulit kita ada 3 lapisan, iaitu lapisan epidermis, lapisan luar, lapisan dermis di tengah dan di bawahnya lapisan adipose, iaitu tisu lemak. Di dalam lapisan ini, seperti kita tahu, kita ada otot, kita ada salur darah, kita ada rambut, kita ada kelenjar peluh dan sebagainya. Tetapi sangat penting, kita juga ada efektor-efektor yang adalah hujung saraf-saraf atau neuron di dalam badan kita. Kita ada pertama sekali saraf-saraf yang habis di bahagian atas seperti ini. Dan ini adalah kita punya efektor untuk kesakitan. Dekat dengan permukaan atas epidermis. Kita juga ada saraf di dalam epidermis kita, iaitu untuk sentuhan. Kita juga ada saraf untuk haba, suhu panas dan suhu sejuk, suhu panas, suhu sejuk, panas, sejuk. Dan juga kita ada saraf dan hujung saraf untuk tekanan yang duduk di bawah sedikit. Jadi di dalam kulit kita, kita ada 5 jenis efektor atau hujung saraf atau neuron yang boleh mengesan rangsangan-rangsangan seperti kesakitan, sentuhan, suhu yang panas, suhu yang rendah dan juga tekanan. Kepekaan kulit kita bergantung kepada 2 benda, iaitu taburan efektor-efektor. Jika ada banyak efektor, kawasan itu lebih peka. Dan kedua, kepada ketebalan epidermis itu. Jika epidermis kita nipis, kita boleh sampai atau rangsangan boleh sampai ke efektor dengan cepat. Tetapi jika epidermis tebal, kepekaan kawasan tersebut beza. Jadi, jika kita pergi ke sebelah sini dan bincang kepekaan, apa yang kita mendapat ialah lapisan epidermis kita adalah seperti ini. Jika kita melihat di sini, epidermis kita nipis. Maka kawasan ini sangat peka. Manakala kawasan ini, epidermis kita tebal, maka kawasan ini kurang peka. Kedua, seperti saya kata, adalah taburan efektor kita atau kita punya hujung neuron. Jika di sini kita ada banyak efektor, jadi di sini banyak efektor, kita boleh katakan kawasan ini lebih peka. Manakala mungkin di kawasan ini efektor kita kurang, maka kawasan ini kurang peka. Jadi ingat, kepekaan bergantung kepada 2 benda, iaitu ketebalan epidermis. Epidermis yang nipis sangat peka, epidermis yang tebal kurang peka. Dan juga berapa banyak
efektor kita ada di sesuatu kawasan. Jika kita ada banyak efektor ataupun hujung neuron kita atau reseptor, kita sangat peka. Tetapi kalau bilangan efektor kita kurang, kawasan itu kurang peka. Kamu juga mesti tahu kawasan-kawasan badan kamu yang lebih peka dan kurang peka. Contoh kawasan-kawasan yang peka adalah leher, hujung jari. Dan contoh kawasan-kawasan yang kurang peka adalah tapak kaki, siku, punggung, seperti itu. Dan kita mengguna ni di dalam kehidupan harian kita. Contoh, bila kita mendapat suntikan jarum, biasanya kita mendapat suntikan jarum di punggung kita atau di bahagian atas tangan kita di mana epidermis kita tebal. Maka tidak begitu peka, maka kurang sakit. Manakala kita juga ada braille. Braille adalah tulisan yang khas untuk orang yang buta. Orang buta ada hujung jari yang amat peka. Jadi bila mereka baca, mereka boleh faham perkataan-perkataan dalam tulisan braille. Raja menunjukkan satu reseptor S pada kulit manusia. Mana antara rangsangan berikut boleh dikesan oleh reseptor itu? Jadi murid-murid, kita diberi satu keratan rentas. Kelihatan sebagai efektor yang ditunjuk ada hujung-hujung. Jadi efektor ini ialah untuk rangsangan kesakitan atau sakit. Jadi jawapan kita adalah C. Labelkan X, Y dan Z. Jadi jika kita melihat gambar rajah, kita ditunjuk 3 lapisan kulit kita. Jadi apakah bahagian-bahagian ini? Mestilah bahagian atas X adalah kita punya epidermis, Y, dermis dan Z, lapisan tisu lemak atau adipose. Efektor jenis apa diguna untuk bacaan braille? Ingat murid-murid, untuk bacaan braille, kita mengguna hujung jari kita. Jadi adakah ini kesakitan, haba, ataupun tekanan, ataupun sentuhan? Jadi jawapan adalah efektor sentuhan. Kenapa hujung jari kita lebih peka daripada tapak kaki kita? Ingat murid-murid, kepekaan berkait secara langsung dengan 2 faktor, iaitu bilangan efektor yang ada di kawasan itu dan ketebalan epidermis. Epidermis yang lebih nipis, lebih peka atau sensitif. Jadi, jika hujung jari sensitif, ini bermaksud ada banyak efektor dan mestilah ada epidermis yang nipis. Jadi, contoh jawapan adalah hujung jari ada lebih efektor sentuhan dan ada epidermis yang nipis. Jadi, dari segi gerak balas dan rangsangan-rangsangan, kita mesti faham ini murid-murid. Pertama, fahamlah kita ada 5 organ deria: mata, telinga, lidah, hidung dan kulit. Pastikan kamu tahu efektor-efektor yang mengesan rangsangan di dalam setiap organ deria dan contoh-contoh rangsangan seperti cahaya, haba, sentuhan, tekanan. Dalam kelas ini, kita telah belajar mengenai organ deria iaitu kulit kita. Ingat, kulit ialah organ terbesar. Kamu mesti tahu keratan rentas kulit kita dan di mana kedudukan efektor-efektor yang tertentu seperti efektor untuk kesakitan, sentuhan, panas, sejuk, tekanan. Juga ingat, di dalam kulit ada benda-benda yang lain seperti salur darah, otot dan sebagainya. Dan juga ingatlah lapisan-lapisan epidermis, dermis dan lapisan adipose atau lapisan tisu lemak. Akhirnya, fahamlah mengenai kepekaan kulit kita. Kulit kita lebih peka jika ada banyak efektor dan epidermis
nipis. Contoh, leher kita, hujung jari kita. Jika kita ada epidermis yang tebal dan bilangan efektor yang kurang, kawasan tersebut kurang peka. Ingatlah aplikasi-aplikasi. Contoh, suntikan diberi di punggung. Kamu nak suntikan itu sakit atau tidak sakit? Jika kamu hendak suntikan yang tidak sakit, mestilah kita pilih kawasan yang kurang peka. Kenapa? Epidermis tebal, bilangan efektor kurang. Dan akhirnya, contoh bacaan atau tulisan Braille untuk orang yang buta. Orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca kerana ada taburan efektor sentuhan yang banyak di hujung jari dan juga di hujung jari epidermis nipis. Maka hujung jari kita sangat sensitif kepada sentuhan. Ingatlah kamu punya organ deria, rangsangan-rangsangan dan fahamlah mengenai kulit, jenis-jenis efektor dalam kulit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit. Sekian saja untuk kelas ini. Terima kasih.